Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 147. Perenggan bawah kita berada di bawah tajuk Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama. Bukan pengakuan, perjanjian. Perjanjian Aqabah. Jadi kita dah sebut sebelum ni, ketika mana apa, kita pernah sebelum ni kita dah sebut pada tahun haji, tahun ke-11 kenabian. Jadi ada yang datang jumpa Nabi SAW. Kemudian pada tahun haji 12 kenabian, maka datanglah 7 orang kan. Antaranya Mu'az bin Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Sa'labah, kemudian Al-Abbas bin Ubadah, Abdul Haytham bin Tayhan dan Uwaim bin Sa'idah. Jadi mereka ni 7 orang datang pada tahun ke-12 daripada kenabian. Maksud dia 12 tahun kenabian ni, Nabi dah menjadi Rasul dalam 12 tahun. Itu maksud dia 12 tahun kenabian. Kiranya umur Nabi SAW masa ni dalam 52 lah, lebih kurang lah. Sebab Nabi diutuskan menjadi Rasul ketika mana berumur 40 tahun. Jadi pada tahun 12 kenabian. Jadi kita sambung bawah tu kan, betul tak? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, mereka bersumpah di hadapan Nabi SAW untuk beriman dengan Nabi. Sumpah beriman dengan Nabi SAW. Kata mereka, lepas mereka beriman, mereka pun berkata, kami tidak akan menyembah selain daripada Allah. Pertama, tidak akan menyembah selain daripada Allah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, Rasul ada 313, tapi yang diceritakan hanya 25. Kenapa tak cerita semua? Sebab mesej dia sama aja, betul tak? Semua rasul ni sama aja mesej. Ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak kami utuskan rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya tiada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Jadi yang pertama, tidak menyembah selain daripada Allah. Tu yang kita kata la ilaha illallah tu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu makna dia. Pertama, tidak menyembah selain daripada Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Tidak akan mencuri. Curi ini tuan-tuan, senang kata, dari segi apa, tak perlu kita masuk agama Islam pun. Hatta sebagai manusia yang normal pun tahu. Sebagai manusia lah, kita bila kita jadi je human, manusia, kita tahu mencuri ni tak elok lah. Dia fitrah tu saya sebut kat tuan-tuan, fitrah manusia. Fitrah manusia tak suka pada mencuri. Dan Islam pun sebut orang mencuri ni hukum dia potong tangan kan, bila cukup syarat dia. Jadi disebut dia tak mau mencuri. Dan mencuri ni termasuk dalam dosa-dosa besar, mencuri. Dan yang jadi dosa besar dia mencuri ni apabila sampai tahap had potong tangan lah, iaitu rubu' dinar. Satu dinar sekarang ni, satu dinar sama dengan 4.25 gram emas, lebih kurang dalam RM1,000. Kiranya rubu' dinar ni 1/4 lebih kurang 200.5. Kalau dia mencuri tak capai tahap tu, maka tak kenalah hukum had tu.
Nah, ataupun dia mencuri pasal terdesak ke dan sebagainya ke, taklah sampai kepada tahap dosa besar yang melayakkan macam dicuri pen ni contoh. Kita tak sebutlah dosa besar, tapi dia kena kembalikan hak itu pada orang. Nah, ataupun dicuri benda remeh-remeh lah, roti RM1 ke dia curi. Ini taklah kena sampai potong tangan. Nah, tapi kena pulangkan kembali pada tuannya. Baik, jadi disebut takkan mencuri, tidak melakukan zina. Zina ni kita tahulah perbuatan sebagai manusia, kita tahu zina ni tak elok. Tak perlu jadi orang Islam pun, sebagai manusia kita tahu perhubungan seks sebelum nikah benda ni tak elok. Betul tak? Benda ni tak elok. Normal manusia akan berfikir begitulah. Tak ada orang yang redha kan. Zaman Nabi SAW kan ada seorang pemuda yang mana dikatakan Nabi SAW dia ni suka berzina. Suka berzina, seronok berzina, syok. Jadi dia minta kat Nabi, tolonglah bagi kebenaran dia berzina. Yang lain tu tak apalah, semayang ke puasa tak ada masalah, tapi dia ni suka berzina. Jadi minta kebenaran Nabi, bagilah kebenaran dia berzina. Layan perempuan lah tuan-tuan. Dia takkan selesai benda ni tuan-tuan. Kalau main perempuan ni tak selesai, betul tak? Takkan nafsu ni, bila kita layan, nafsu bukan ada limit. Dia tak ada batas nafsu ni. Sebab tu kalau layan perempuan dah biasa layan orang kulit putih, lama-lama tak suka, dia nak kulit sawo matang pula. Dia nafsu tu dia tak berhenti. Dah try sawo matang, dia nak yang gelap sikit. Dah try semua dah, hak hitam lagi tak try, yang hitam pula dia nak. Nafsu dia tak ada limit. Tu kena tahu, dia tak ada limit. Kita yang, sebab tu dalam Quran kata wa nahan nafsa anil hawa. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nafsu ni kena kekang deh. Kalau kita nak puaskan tak selesai tuan-tuan. Jadi dia nak berzina lah. Tak cukup satu, dia nak berzina. Jadi bila nak berzina, maka kata Nabi SAW pada dia, sahabat lain marah lah bila minta kan, benda yang kotor kan. Jadi bila minta pada Nabi SAW, maka Nabi panggil dia dan Nabi kata kat dia, kau suka ke kalau mak kau berzina? Betul tak? Suka tak kalau mak hang berzina? Suka tak kalau isteri kamu berzina? Suka tak kalau anak perempuan kita berzina? Suka tak kalau adik ataupun kakak kita berzina? Nabi tanya pada dia. Jadi kata dia tak suka. Kata Nabi SAW, orang yang nak berzina tu juga adalah mungkin isteri orang, mungkin anak dara orang, mungkin mak orang. Macam mana hang benci, macam tu juga orang benci. Saya yakin orang normal tuan-tuan takkan redha kalaulah kita ada anak dara kita bawa balik jantan masuk bilik. Saya tak tahulah tuan-tuan, sebagai manusia normal marah ke tak marah? Sebagai manusia normal lah ke tak marah? Mesti marah, betul tak? Mesti kita katuk lah tuan-tuan, marah tu ada. Hatta apatah lagi kalau isteri kita, betul tak? Kalau isteri kita, na'uzubillah lah tuan-tuan, satu ketika dia bawa balik lelaki lain masuk rumah, kita dapat tangkap. Normalnya kita marah ke tak marah tuan-tuan? Marah. Jangan kata orang Islam, atau orang bukan Islam pun marah. Normalnya orang marah lah. Jadi bila Nabi sebut macam tu, tersentak dia. Dan Nabi pegang dada dia, Nabi doa pada dia. Maka sejak pada hari itu tidak ada benda yang paling dia benci kecuali zina. Benda itulah paling dia benci. Baik, jadi dia sebut tidak akan melakukan zina sebab dia merosakkan nasab. Baik, kemudian juga tidak membunuh anak-anak kami. Bunuh anak. Sekarang pun masih ada di India dan di Pakistan. Kalau mereka dapat anak perempuan, mereka akan bunuh. Masih ada. Di pedalaman Pakistan dan di India. Sebab mereka sana susah, hidup susah, rezeki pun tak bercukup. Bila dapat anak perempuan, susah. Sebab tak boleh nak tolong kerja. Jadi mereka buat apa? Mereka ambil anak perempuan tu, mereka tanam ataupun mereka buang di tempat pembuangan sampah. Masih ada di pedalaman India dan Pakistan. Sebab susah sangat tuan-tuan. Jadi di dalam ni sebut, orang Arab pun dulu pun sama. Bila dapat anak perempuan, dia bunuh anak perempuan. Yang mana kita baca dalam Quran wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika mana anak yang ditanam hidup-hidup tu su'ilat, ditanya bi ayyi dhanbin qutilat, pasal apa kena, atas dosa apa dia kena bunuh.
Saya tuan-tuan ada satu hadis menarik riwayat Imam Abu Daud. Hadis ni sahih tuan-tuan. Dalam hadis ni disebut al-wa'idatu wal mau'udatu kiltahuma finnar. Sikit je tuan-tuan saya sebut. Mak yang tanam anak tu, mak yang tanam anak kan dapat anak perempuan tanam. Wal mau'udatu, dan anak yang ditanam tu, kiltahuma finnar, dua-dua dalam neraka. Pelik tuan-tuan. Peliklah kan. Kalau mak yang tanam masuk neraka patutlah. Tapi pasal apa anak yang kena tanam pun masuk neraka? Perbahasan tuan-tuan. Jadi bila kita tengok dalam nas Quran, tak dapat diterima lah. Quran kata wa ma kunna mu'adzibi wala taziru waziratu wizra ukhra. Betul tak? Orang lain tak menanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang sampailah kami diutuskan rasul. Dalam hadis yang lain pun sebut orang yang gila, orang yang pekak dan bisu, mereka ni takkan masuk neraka kalau tak beriman. Mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini adalah hadis lain sebut. Orang yang gila, orang yang dan sebagainya lah tuan-tuan, yang ada kekurangan tuan-tuan. Orang yang OKU tuan-tuan, tak boleh fikir kan, slow learner, ni bukan ahli neraka. Tapi di akhirat mereka akan diuji. Sebab apa? Mereka ni tak sampai wahyu pada mereka. Betul tak? Tak memahami. Sebab tu tuan-tuan, bila hadis ni kebanyakan ulama tak terima lah makna dia, walaupun sanad dia sahih. Sama juga tuan-tuan, hadis bila orang tanya kita, ibu dan ayah Nabi SAW dalam syurga ke dalam neraka? Kan kontroversi tu. Betul tak? Mak ayah Nabi. Saya masa ambil tauliah di negeri Perak, itulah soalan yang dia tanya. Dia nak tengok Wahabi ke bukan Wahabi ke? Memang dia nak cari sungguh Wahabi. Kalau dah dengar Wahabi ya cantai terus. Inilah soalan yang dia tanya tu. Orang kuat fatwa lah, ahli majlis fatwa Perak. Tanya ibu dan ayah Nabi dalam syurga ke neraka? Soalan dia. Aminah, syurga neraka. Abdullah, syurga neraka. Kalau Abu Lahab, neraka je lah. Betul tak? Jelas. Dia tak beriman. Lawan lagi. Tabat yada abi lahabi wa tab. Walaupun dia pak zara Nabi kan, adik pada ayah Nabi. Abu Talib, jelas kufur. Walaupun ada sebahagian sufi kata mungkin dia taqiyah, dia masuk Islam. Jauh tuan-tuan. Dalam hadis banyak sebut Abu Talib ni mati tak beriman. Banyak riwayat dia. Cuma special duduk neraka yang paling ringan azab dia. Baik, jadi tuan-tuan, ibu dan ayah Nabi SAW ada hadis sebut. Betul tak? Riwayat Imam Muslim lagi. Neraka. Mak Nabi neraka. Ayah Nabi dalam neraka. Inna abi wa abaka finnar. Betul tak? Jadi pertikaian sama dengan hadis tadi. Cuma saya nak beritahu bukan apa. Janganlah kita masuk dalam masyarakat, kita kucak-kacirkan masyarakat dengan perbahasan lagu ni. Boleh lah. Sebab kadang-kadang hadis ni dia memang rumit tuan-tuan. Kena ada ahli dalam tu. Satu hadis, saya bagi contoh tuan-tuan. Saya pernah baca satu buku. Saya ada anak murid saya macam tu kat sekolah. Bila saya mengajar, dia kata apa? Ustaz mengajar ni ada dalil ke? Oh, ada dalil. Tak apalah, saya hormat. Budak ayat 5, dia suka kan dengan pengajian begitu. Ustaz ngajar ni ada dalil ke? Saya ngajar bahasa Arab. Fa'il, hukum dia marfu', mansub, betul tak? Majrur. Satu hari saya tanya dia, ada dalil ke semua benda ni? Pening juga lah dia nak jawab ni. Tapi saya nak ceritanya macam ni lah tuan-tuan. Ada satu hadis sebut, siapa yang makan kita makan daging yang dimasak atas api, mimassatin nar dia panggil. Kita ambil uduk, kemudian kita makan daging yang dibakar atas api, masak atas api. Ada hadis sebut kena ambil uduk dan menjadi dalam mazhab Hambali. Jadi pegangan mazhab Hambali. Jumhur ulama tak terima. Tapi ada hadis dia. Sebab rupanya ada hadis yang telah menasahkan hadis tu. Ceritanya rumit benda ni tuan-tuan. Tapi kita iktiraf semua mazhab. Sebab tu kita tak boleh tengok satu hadis untuk kita meletakkan satu hukum sesat, syirik, kufur. Tak boleh. Panjang perbahasan dia. Rumit.
Jadi tuan-tuan, tak apalah kalau orang nak baca hadis ni, bagus. Jadi ibu dan ayah Nabi SAW ni syurga ke neraka? Oh, tu perbahasan panjang tuan-tuan. Nak kata ni dalam hadis sebut riwayat Imam Muslim, betul tak? Jelas, inna abi wa abaka finnar. Tapi bila kita baca dalam Quran, dia ada satu kaedah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Surah Al-Isra, kami tidak akan mengazab siapa pun sehingga diutuskan rasul. Dan bila kita baca Quran, orang yang masuk neraka ni, bila Nabi berdakwah dia lawan, betul tak? Fahaqqan alaihi alqaul, layak masuk neraka. Nabi dakwah dia lawan. Ini konsep dalam Quran. Tak kira Firaun ke, Namrus ke, siapa-siapa ke, yang masuk neraka ni bila wahyu sampai dia lawan. Ini yang masuk. Ini konsep dalam Quran. Malah sebut lagi takkan dia azab sampai diutuskan rasul. Lawan baru masuk neraka. Ini satu pemahaman yang kukuh daripada Quran. Jadi maka Imam Asyuti rahimahullah ditulis satu risalah. Hadis ni walaupun dari segi sanad dia sahih, sanad dia sahih, tapi kita tak boleh kata hadis sahih sebab dia jadi syadz. Kenapa syadz? Makna dia bertembung dengan isi Quran yang lebih kuat. Tuan-tuan faham maksudnya? Nampak tu perbahasan dia rumit tuan-tuan. Ala kulli hal, ada tak ulama yang kata macam dalam hadis? Ada, saya tak nafikan. Imam Nawawi rahimahullah ada lagi tuan-tuan. Ala kulli hal, saya nak sebut tuan-tuan, satu benda tu bila sebut satu hadis, kadang-kadang perbahasan dia, makna dia banyak tuan-tuan, sehingga kita tak bolehlah claim satu pemahaman sebagai inilah sunnah, inilah mazhab salaf. Tak boleh, betul tak? Sedangkan perbahasan dia luas dan perbahasan dia ada keluasan, adanya murunah, fleksibel bagi umat Islam. Baik tuan-tuan, jadi jangan bunuh anak perempuan. Jadi mustahil lah tuan-tuan. Takkanlah mak yang tanam masuk neraka padan lah. Tapi anak yang ditanam pun masuk neraka. Sedangkan dalam Quran sebut, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bila anak yang ditanam hidup-hidup ditanya pasal apa dibunuh, dosa apa? Jelas kan? Dia tak berdosa, takkan dia masuk neraka. Baik. Saya baru ni berkawan, saya jumpa kawan saya, dia kahwin dengan orang Perlis. Baru kawan saya kahwin dengan orang Perlis. Bila kahwin dengan orang Perlis, saya macam cikgu lah, ustaz sama saya lah. Lepas tu dia kata kat saya, kita duk kuno ni apa dalil dia? Dia jadi macam tu pula. Itu yang saya teringat dia main dalil pula lah. Hatta satu dalil pun ulama khilaf dalam memahami. Betul tak? Tak boleh kita claim, kita faham lagu ni, okey inilah sunnah, inilah mazhab salaf, yang lain itu bid'ah, bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Bukan begitu cara kita memahami agama, bukan. Hatta Nabi SAW bila sahabat dia berkhilaf, Nabi lapang nada kan. Ketika mana Nabi sebut kat sahabat dia, jangan sembahyang asar, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sembahyang asar melainkan pada Bani Quraizah. Asar nak habis ya? Ada satu sahabat faham maksud arahan Nabi ni, kita kena cepat-cepat sampai di sana, semayang di sana. Satu lagi, pertama fahaman yang sama, satu pandangan sahabat, satu golongan kata apa? Maksud Nabi ni la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu semayang melainkan di Bani Quraizah. Satu kelompok sahabat faham, memang kita kena semayang asar di Bani Quraizah. Nabi sebut jelas, jangan semayang asar melainkan di situ. Tapi dalam perjalanan asar nak habis. Maka satu lagi kelompok kata Nabi sebut lagu ni bukan makna suruh kita semayang di sana. Makna dia cepat-cepat supaya sempat semayang di sana. Maksud Nabi tu, jangan kamu semayang asar melainkan di Bani Quraizah. Maksud dia kamu kena bersegera. Faham tak? Bersegera. Dia mafhum. Tapi bila kita tak ada sampai waktu nak habis, kita kenalah semayang. Tuan-tuan faham tak? Macam mana? Macam tuan-tuan marah anak tuan-tuan lah, panjat pokok jatuh, hampir panjat lagi lah, betul tak? Anak kita pergi panjat, takkanlah lurus macam tu, betul tak? Jadi setengah sahabat faham tak maksud Nabi begini, maka dia persemayang dalam perjalanan. Berita ni disampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi diam sahaja. Nampak tak? Kadang-kadang satu arahan Nabi, satu hadis Nabi, dia memang menghasilkan khilaf. Takkan ada orang yang mampu tulis satu buku fiqh, inilah fiqh yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan, mustahil tuan-tuan.
Malah akan jadi pertemuan lagi yang tak berkesudahan. Kecuali pada nas-nas akidah je lah tuan-tuan. Bab akidah ke, bab fiqah ni luas tuan-tuan. Kena menghormati empat mazhab. Baik tuan-tuan, kemudian tapi saya sebut kat kawan saya yang minta dalil tu lah. Dia minta dalil doa kunut. Dia kata kat dia dalil tu memang ada, tapi cara ulama menilai tu. Sebagian ulama kata dia dhaif, sebagian ulama kata dia sahih. Betul tak? Khilaf dalam menilai dalil tu pun khilaf. Betul tak? Hatta perawi hadis pun juga khilaf di kalangan ulama. Sebagian perawi kata dia ni siqah, diterima. Sebagian perawi kata dia tak siqah. Sebagian ulama hadis kata dia bertemu dengan perawi ni. Sebagian kata dia tak bertemu. Khilaf juga di situ, sehingga kita tak boleh menyesatkan orang. Kita berlapang dada. Baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, tapi dalil dia ada, bukan tak ada. Dalil qunut tu ada. Cuma menurut sebagai orang, dia mengatakan, saya mengaji di masjid dulu, pensyarah saya bentangkan hujah dalil kunut dengan dalil yang tak berkunut. Dan dia mengatakan sebenarnya yang lebih kuat adalah tak kunut. Dan saya berpandangan sebenarnya yang doktor sebut ni adalah pandangan doktor. Betul tak? Pandangan doktor. Doktor berijtihad, boleh jadi salah, boleh jadi betul. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tak boleh membatalkan ijtihad yang lain. Bila kita nak paksa ijtihad seorang ulama ke atas orang lain, dia jadi masalah. Macam saya sebut kat tuan-tuan di Morocco tu kan, Syekh Said Kamali, Morocco, mazhab Maliki, depa kunut sebelum rokok. Jadi bila ada seorang pemuda tu balik mengaji pada jauh, balik-balik tengok imam kunut, dia kata jangan kunut imam. Imam kunut juga sana mazhab Maliki. Kunut juga, tapi depa kunut sebelum rokok kunut depa. Kita lebih sunat abad kan. Siapa tinggal kunut dengan sengaja pun sunat sujud sahwi. Sunat. Walaupun tinggal dengan sengaja. Kena tuntutan sujud sahwi tu. Kena tuntutan sunat abad tu. Jadi pemuda ni imam tu baca juga kunut. Dialah mazhab Maliki kan. 3 kali tegur, dia tak berubah. Pemuda ni merajuk. Tinggal dalam apa lama dia tak balik kampung. Lepas tu dia balik-balik. Dia balik-balik tengok imam kunut lagi. Maka pemuda ni berkata, ya kafir, wahai kafir, la tazalu taqnut. Ni duk kunut lagi ya. Kafir terus dia bagi. Nampak? Tak boleh bila kita belajar tak menghargai khilaf, menghormati khilaf, inilah jadi sampai tak mengkafirkan orang. Baik tuan, kemudian mengeluarkan kata-kata keji, tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak membantah kamu dalam sebarang perintah, tidak membantah Nabi SAW. Baik, mendengar pengakuan ini ataupun perjanjian ini, maka Nabi SAW bersabda, siapa yang menjalani perintah itu, Allah akan memberi rahmat, dan siapa yang mengabaikannya akan mendapat hukuman di dunia ini demi menebus dosanya di akhirat. Nampak? Siapa yang mengamalkan janji ini, Allah turunkan rahmat bagi dia. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat bagi orang yang melakukan kebaikan. Makna dia, pada kawan saya dulu, kita ajak dia buat baik, pergi sembahyang di masjid, buat amal kebaikan. Kawan saya kata kat saya, hang ni tak tahu kah, kita masuk syurga ni dengan rahmat, bukan dengan amalan. Hebat kawan saya tu. Dia ustaz juga. Kita masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Betul. Tapi rahmat Allah bagi orang yang beramal. Betul tak? Ada pun orang yang buat maksiat, bukan, dia dekat dengan azab. Dia dalam kemukaan Allah. Memang masuk syurga dengan rahmat, tapi nak dapat rahmat kena beramal. Boleh. Baik, kemudian siapa yang mengabaikan akan mendapat sisaan di dunia sebagai menebus hukumannya demi menebus dosanya di akhirat. Makna dia, mana-mana orang Islam yang buat dosa, kadang-kadang kita kena, betul tak, ditimpa siksa, azab ataupun musibah, sakit dan sebagainya. Dan saya nasihat pada tuan-tuan dan diri saya, kalaulah kita dah berumur nanti kita sakit, betul tak, berumur nanti kita sakit, ingatlah ini kafarah dosa-dosa kita yang dahulu, supaya kita mati bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tidak membawa dosa. Jangan silap, ada orang bila dia dah tua-tua, dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dan menyedihkan, masa muda-muda semayang, masa muda-muda baca Quran, masa muda-muda orang masjid, orang berzikir, masa dia tua dia sakit, maka dia tengok orang lain yang tak semayang sihat, orang yang tak puasa sihat, maka terdetik dalam hati dia, dan syaitan bisik pada hati dia, tengoklah orang yang tak semayang sihat dah, hang semayang pada muda sakit. Tengok orang yang tak puasa tu sihat, kaya, hang semayang penyakit mai.
Tuan-tuan, saya jumpa orang berkes dan dia tak semayang. Benda ni simple tapi naknya bahaya. Bahaya nah. Kecewa dalam hati. Dia kecewa pasal apa dia kena. Orang lain tak kena pun. Tuan-tuan, kena ingat dalam Quran sebut simple je. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab kita ni mengutamakan dunia pada akhirat, betul tak? Kita ni bila dah tua sakit, ingatlah kita dah nak balik tempat asal tu. Betul tak? Ini duk ingat dunia semua. Ni kalau nasihat ni nak banyak pokok sana, nasihat ni nak renovate rumah. Subhanallah. Beringatlah kita nak balik ke sana kan. Sebab tu bila datang sakit ni supaya kita ingat mati. Rajin beribadah. Pasal apa jadi lagu tu orang fikir lagu tu dan dia pun tak semayang? Sebab Quran sebut bal tu'thirunal hayatad dunya. Betul tak? Sebab kita nampak dunia semua. Sikit-sikit dunia. Kita banding dengan orang tak semayang, orang tak puasa. Awak tak bandingnya dengan Jeff Bezos tu lagi kaya. Betul tak? Awak tak banding dengan Bill Gates, dia lagi kaya, sihat pula tu. Awak tak banding dengan apa? Elon Musk ke? Sihat, kaya, betul tak? Antara orang paling kaya di dunia. Awak tak banding dengan Firaun terus ya. Tuan-tuan, mereka orang yang bukan Islam. Hatta orang Islam yang tidak solat, tidak apa tuan-tuan, Allah bagi kat dunia bentang. Betul tak? Jangan bandingkan begitu. Kita kalau banyak beramal, jangan lagi satu, jangan kita harap bila kita banyak beramal, aku nak sihat, umur panjang. Kita beramal kerana Allah, tuan-tuan. Boleh tuan-tuan nak jadi hamba Allah. Saya bagi contoh, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Imran bin Husain. Daripada dia lama dah dia sakit buasir. Imran bin Husain sakit buasir radhiyallahu an. Nak berjalan tak boleh. Kencing berak kat situ. Korek bawah kencing berak kat situ. Imran bin Husain nak berjalan tak boleh. Orang sahabat pergi ziarah menangis. Tengok dia, kesian Imran bin Husain. Sampai nak berjalan tak boleh. Bertahun-tahun. Bila dia tengok Imran bin Husain tengok orang yang ziarah dia menangis, Imran bin Husain bisik kat dia, aku nak bagi tahu satu benda ni. Tapi hang jangan beritahu orang. Tak payahlah hang sedih. Tiap-tiap pagi malaikat ziarah aku bagi salam kat aku. Pasal sabangnya dia. Ingatlah sikit akhirat. No, ni nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan lah. Kita tak tahu nanti tua-tua kan, betul tak? Ingatlah sikit akhirat. Jangan duk dia nampak dunia ya semua. Dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Nampak dunia tu yang jadi tu. Betul tak? Sedangkan bila kita sakit tu tuan-tuan, nak buang dosa, nak angkat darjat. Kita duk tengok ahli-ahli dunia, dia gini. Yang kita duk tengok tu nanti mati juga. Betul tak? Yang kita tengok orang 70, 80 sihat, hidup dengan maksiat, kekayaan, nanti mati juga dia tu. Masuk kubur juga. Malah mati selama-lamanya tuan-tuan di sana. Jadi tengok akhirat tuan-tuan. Baik. Sebab kadang-kadang saya jumpa ada orang dia sedih sangat bila jadi macam tu, dia sangat sedih. Baik tuan, kemudian tetapi sekiranya dosa itu kekal, tidak disedari dan tiada sebarang penyesalan dalam dirinya, maka itu adalah urusan Allah sama ada dia akan mengampuninya ataupun tidak. Kalau dia dosa tu tak hilang, dia duk buat banyak sangat dosa dia, hatta bila kena penyakit pun tak hilang semua dosa dia, banyak sangat dosa dia, maka terpulanglah pada Allah nak mengampunkan dia ataupun tidak. Ini urusan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita dalam beramal, ingat semata-mata kita mengharap keampunan daripada Allah, ikhlas semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan kalau kita mati ni tentu ada kekurangan, ada mungkin lompong, kosong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup dengan rahmat dan kelebihan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kita tengok duta Muslim di Madinah. Selepas pengakuan itu dalam bentuk mengangkat sumpah, Nabi mengirimkan Mus'ab bin Umair al-Abdari ke Yasrib. Mus'ab tuan-tuan, ini satu orang yang bagi saya sangat hebat lah. Tuan-tuan boleh baca cerita tentang Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab ni sebelum masuk Islam dia orang yang hidup mewah, seorang yang handsome, hidup mewah. Pakaian dia mak dia yang jaga, pakaian dia mewah. Dan Mus'ab ni terkenal dengan orang yang wangi. Zaman dulu pun dah ada minyak wangi lah tuan-tuan. Nah, minyak wangi yang mahal-mahal. Tuan-tuan pernah pakai minyak wangi kan? Tuan pakai minyak atar apa? Sekali-sekala tuan-tuan belilah yang 200, 300 tu tuan-tuan. Agak-agak bau dia sama ke lain? Lain tuan-tuan.
Hak yang tuan-tuan pakai recon punya, hak klon kan, hak klon punya tu kan, hak klon tu tuan-tuan pakai pening kepala, betul tak? Pening kepala. Try beli hak original punya, hak 200, 300, Aventus 1000 lebih tu. Ataupun tu yang ada ambergris apa, muntah paus tu kan, wangi tuan-tuan. Sekali-sekala tuan-tuan belilah untuk diri sendiri tuan-tuan. Belilah 200, 300 punya tuan-tuan. Sekali-sekala nak merasa memang lain lah bau dia tuan-tuan, tak sama. Nah, walaupun ada minyak wangi apa, expire baik. Oh, tak boleh lawan tuan-tuan. Lain. Saya pernah beli expire baik dan original. Jauh beza tuan-tuan. Jauh. Tu belum yang ada ambergris gitu. Ambergris kan, muntah paus tu. Oh, itu lagi syok tuan-tuan. Muntah paus tu ada ulama kata najis, ramai juga ulama kata tak najis. Boleh pakai. Tak muntah paus tu. Mahal kan orang dapat, orang jual tu. Buhlah minyak wangi. Baik tuan-tuan. Mus'ab ni tuan-tuan, orang yang handsome, pakaian dia lawa, wangi. Kalau dia mai dalam satu majlis, orang akan pandang dia, Mus'ab ni. Tapi bila dia masuk Islam, ni masuk Islam ni, mak dia tanggalkan pakaian dia, pukul dia dan halau dia. Tak ada apa. Padahal dulu di Madinah hidup, di Mekah hidup sangat hebat. Ni Mus'ab ni. Mus'ab ni tuan-tuan, Allah, kalau cerita kerana dia lah nanti kita sebut ramai orang masuk Islam. Tapi saya nak sebutnya tuan-tuan, hebatnya Mus'ab ni sebab Nabi tengok dia, Nabi boleh menangis tuan-tuan. Nabi tengok Mus'ab, Nabi menangis kerana perjuangan Mus'ab. Nabi menangis kerana perjuangan orang tuan-tuan. Oh, hebat tuan-tuan. Ni pemuda tuan-tuan, pemuda. Ada satu hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Boleh ikut 5 minit lah, saya habis tentang Mus'ab kot tu. Boleh Mus'ab bin Umair ni pernah satu ketika Rasulullah dengan para sahabat duduk. Hadis ni dicerita oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, tengah duduk dengan sahabat semua di Madinah. Tiba-tiba masuk Mus'ab bin Umair. Bila Mus'ab bin Umair masuk, Al-Abdari ni masuk radhiyallahu an. Wa ma alaihi illa apa? Tidak ada di badan dia melainkan burdah. Hanyalah ada sehelai kain yang dia tutup badan dan bawah dia. Marqu'atun bil farwi. Kain yang ada atas badan itu berlubang-lubang dan ditampai dengan kulit. Tengah Rasulullah duduk dengan para sahabat, masuk Mus'ab bin Umair dengan pakaian yang lusuh dan berlubang ditampai dengan kulit. Dan kulit Mus'ab ni dulu cantik, tapi disebabkan berjuang, kena panas apa semua, jadi kering. Tak cantik macam dulu di Mekah. Bila Nabi tengok Mus'ab ni di Madinah, menangis Nabi SAW. Nabi pun menangis. Hebat tuan-tuan. Dan Mus'ab ni tuan-tuan, bila dia meninggal tuan-tuan, di medan Uhud dia meninggal. Syahid. Muda lagi. Nak apa? Masa nak kebumikan dia, tutup kepala nampak kaki. Tarik kepala nampak kaki. Tutup kaki nampak kepala. Berjuang sampai akhir hayat dia, Mus'ab bin Umair. Last sekali tutup kepala, kaki tutup dengan daun tuan-tuan. Tutup kaki dengan daun. Mus'ab bin Umair. Ramai orang Islam di Madinah tu tuan-tuan ni. Jasa Mus'ab bin Umair, pemuda tuan-tuan, yang hayat dia tuan-tuan dia beri untuk Islam. Dan saya sambung hadis tadi tuan-tuan, bila Nabi menangis tengok Mus'ab, maka Nabi SAW pun berkata, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa apa waraha fi hullah apa, kemudian bagaimana kamu nanti umat Islam nanti waktu pagi baju lain, waktu petang baju lain. Kita tuan-tuan betul tak? Tuan-tuan pakai baju pagi tadi ke baju lain? Baju lain kan mewah tuan-tuan. Mewah. Saya pergi kerja baju lain, takkan pakai baju ni tuan-tuan. Mana boleh jadi cikgu pakai baju ni. Nabi sebut umat Islam akhir zaman kaya, akan datang ni kaya. Baju siang lain, malam lain. Mus'ab selai itu je ada kat badan dia, tampung lagi. Kemudian wa udni'an bainakum sahfah wa rufi'an ukhra. Makan tuan-tuan macam-macam hidangan tuan-tuan. Betul tak? Kita makan tuan-tuan satu hidangan, tuan-tuan makan satu hidangan ke banyak hidangan? Banyak hidangan, betul tak? Nasi, ayam, sayur, telur, apa lagi tuan-tuan? Sambai belacan, macam-macam tuan-tuan. Dulu tuan-tuan kurma saja. Bagaimana diangkat satu hidangan, diberikan hidangan yang lain. Mewah. Kemudian Nabi sambung, wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Nanti kamu akan
hiasi rumah kamu seperti mana dihiasi Kaabah. Betul tak tuan-tuan? Kan Kaabah orang bubuh kain kan. Orang Arab dulu pun sama lah. Dia rumah daripada dinding, dia bubuh kain-kain tu tuan-tuan, bagi cantik. Kalau kita di Malaysia ni, kita cat lah tuan-tuan, bagi cantik, renovate. Macam mana nanti kamu hiasi rumah kamu, macam mana kamu hiasi Kaabah. Bila sahabat dengar ni, sahabat kata apa? Ya Rasulullah, nahnu yauma idzin khairum minal yaum. Kata sahabat, kalau macam tu, nanti nak mai ni, umat Islam pada zaman mewah tu, lebih baik daripada kami sekarang ni. Kan susah. Natafarraqu lil ibadah. Bila dah kaya, kita sibuk beribadah. Wa nuqfal mu'nah, tak perlu sibuk nak kerja. Betul tak? Pasal apa? Kaya. Kata Nabi SAW, bal antumul yaum khairum minkum yauma its. Tapi ingat, kata Nabi, hampa hari ni, dalam duk susah ni, lebih baik daripada hampa yang nak main nanti ni. Waktu senang, waktu mewah. Ni Nabi sebut tuan-tuan. Sekarang kita tengok. Dan saya dah sebut kat tuan-tuan, kalau nak pergi mewah ni, pergi cari mana tuan-tuan? Pergi Qatar, Dubai, Emirates. Kaya tak tuan-tuan? Kaya. Mewah tak? Mewah. Duit banyak tuan-tuan. Tapi adakah orang nampak Islam, hebat Islam pada kemewahan? Tak tuan-tuan. Orang tak pandang pun tuan-tuan. Hebatnya Islam apabila kita mengamalkan Islam. Baik tuan-tuan, itu Mus'ab bin Umair, seorang duta Muslim. Sebenarnya tuan-tuan, pertama untuk mengajar penduduk di sana akan ajaran Islam, membimbing mereka dalam amali dan cuba menyebarkan Islam di kalangan mereka yang masih menyembah berhala. As'ad bin Zurarah melayannya di Madinah. Untuk itu mereka membuat persiapan dan penyebaran Islam amat gairah merebak dengan pantas dari rumah ke rumah dan dari kabilah ke kabilah. Baik tuan-tuan, kita berhenti di situ boleh tuan-tuan? Nah, terdapat bagai kisah kejayaan. Pendek habis cerita tuan-tuan. Nanti akan datang kita sambung terdapat tu. Nah, terdapat berbagai kisah kejayaan. Boleh Jadi tuan-tuan tengok ramainya orang Islam di Madinah. Jasa tuan-tuan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang telah mengorbankan hidup dia untuk Allah dan Rasul. Jadi bila kita baca cerita tentang Mus'ab, kadang-kadang sebelum kita tidur tuan-tuan, kita muhasabah apa benda lah yang kita sumbang untuk Islam. Apa benda lah yang kita sumbang untuk Islam dan umat Islam. Kita cuba tanya diri kita, apa sumbangan kita pada Islam. Janganlah kita, kehidupan kita ni tuan-tuan bukan bagi sumbangan, bagi kacau bilau gitu tuan-tuan. Betul tak? Buat kacaunya, jadi perpecahannya tuan-tuan, jadi pergaduhannya tuan-tuan. Tak kira lah dalam apa-apa sudut pun tuan-tuan. Jadilah kita ni orang yang mana kita menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mohon maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita bersambung di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.